Okay, hai, Assalamualaikum. Sebab hari ni kita tengok satu lagi topik bertajuk Get More Vitamin D. Apa yang penting sangat dengan vitamin D ni? So, macam mana kita nak dapatkan vitamin D? Vitamin sangat penting dalam memberi kesan positif kepada kita punya sistem imun. Untuk vitamin D ni memang sangat-sangat penting kepada kita punya sistem imun. Dia mengawal kita punya sistem imun. Kita selalu suggest ambil vitamin D sebab untuk orang yang ada masalah penyakit kronik, memang dia memerlukan vitamin D yang sangat-sangat kritikal lah untuk orang yang ada masalah kesihatan ni. Vitamin D tu sangat-sangat penting. Okay, kenapa vitamin D penting? Okay, kita tengok kat sini ya, antara kepentingan vitamin D termasuklah dia menurunkan pro-keradangan imun cytokine. Kedua, meningkatkan anti-keradangan imun cytokine, meningkatkan pengeluaran aktiviti ataupun inaktiviti setiap jenis imun sel. Imun sel kita banyak jenis, so setiap jenis tu memerlukan vitamin D ni. Itu vitamin D boleh memperbaiki keadaan autoimun ataupun alergik lah. Selain itu juga dia melindungi kita daripada jangkitan paru-paru ataupun melindungi kita daripada demam ataupun batuk lah. Kalau kita amalkan vitamin D ni dalam jangka masa 3 bulan, memang sistem imun kita akan meningkat lah dan menurunkan kita punya risiko untuk jangkitan. So, macam mana kita nak dapat sumber vitamin D ni? Vitamin D ni kita boleh ambil daripada sumber makanan ataupun cahaya matahari. Tapi untuk cahaya matahari ni dia tak valid kalau kita kata kat Malaysia ni. Sebab kat Malaysia ni kita mostly memang kata apa, sinaran matahari tu cukup lah. Walaupun kita tak berjemur pun, kita duduk dekat rumah, duduk tepi tingkap pun kita akan dapat vitamin D dia. So tak ada, orang kata apa, dia tak jadi tak valid dah kalau kita nak kata kita dapat vitamin D dekat kalau kita nak kata kita kena berjemur dekat Malaysia ni untuk kita dapat vitamin D. So dia tak valid dah. So kita boleh dapat daripada sumber makanan. Apa sumber makanan yang ada vitamin D ni? So vitamin D ni dia terdapat dalam ikan yang berlemak. Contohnya kalau kat sini dia kata salmon, tuna, sejenis orang kata apa, ikan tenggiri. Kalau kat Malaysia ni ada ikan tenggiri ataupun ikan sardin, tinggilah dengan vitamin D ni. Ataupun kuning telur, ataupun dia boleh datang daripada cendawan, shiitake pun boleh. So sumber daripada tumbuhan ni dia menghasilkan vitamin D2, dan sumber daripada haiwan ni dia hasilkan vitamin D3. Sumber daripada haiwan dan matahari ni dihasilkan vitamin D3. Berbezalah. So untuk membolehkan vitamin D ni digunakan pada tubuh badan, dia perlu diaktifkan dulu melalui dua proses yang berlaku di kita punya hati dan kita punya buah pinggang. So dia perlu convert dulu vitamin D tu daripada sumber haiwan, daripada sumber tumbuhan ataupun haiwan ni ataupun sumber matahari. Dia kena convert dulu, baru ia boleh digunakan oleh tubuh badan kita lah. So malangnya dia kata vitamin D tu tidak boleh ditukar dengan baik. So D3 ditukar dengan lebih baik hingga 87%. Kita ambil vitamin D daripada tumbuhan, belum tentu kita boleh serap lah. Tapi ambil daripada sumber haiwan lah, lebih senang untuk kita dapatkan vitamin D ni. Sebab ini kalau orang yang vegetarian tu dia makan daripada sumber tumbuhan, dia tak akan dapat dia akan kurang mendapat sumber vitamin D ni. So apa yang perlu dibuat, dia perlu lebih mendapatkan sumber vitamin D ni daripada cahaya matahari. Untuk orang yang vegetarian yang tak ambil daripada sumber haiwan ni lah. Sumber sintetik vitamin D2 daripada D2 supplementation, makanan yang tinggi D2 lebih baik. Kalau kita nak dapatkan orang kata apa, D2 ni dia lebih baik dengan supplementation lah. Sebab supplementation ni dia dah orang kata dimudahkan untuk diserap oleh kita punya usus. Pengambilan vitamin D perlu datang lebih banyak daripada sumber semula jadi, terutama D3 daripada makanan lah, iaitu sumber haiwan kita sebut tadi, daripada ikan tenggiri contohnya, ikan sardin. Lebih mudah lah untuk kita dapat. Berapa banyak vitamin D yang diperlukan oleh tubuh badan kita setiap hari ni? Berdasarkan kajian, mereka yang berumur di bawah 60 tahun memerlukan lebih kurang 600 IU setiap hari. Mereka yang berumur lebih 70 tahun memerlukan lebih tinggi vitamin D ni, iaitu sekitar 800 IU. Ni yang disarankan lah. Tapi yang tu kita tengok benda tu dia dah tak valid dah. Sebab mostly kita sekarang ni memang kekurangan vitamin D yang teruk kan. Setengah expert menyarankan 2000 IU setiap hari untuk kekalkan kesihatan optimum. Pengambilan lebih 500 IU setiap hari dalam jangka masa yang panjang boleh mengakibatkan toksik lah. Tapi kalau kita kata macam kita pun dalam MB ni kita ambil 7000 IU je vitamin D yang design tu kan. 7000 IU tu baru kita rasa perbezaan. Macam kalau kita ambil yang 1000 IU, tak rasa pun perbezaan dia. Semacam kita tak ambil pun vitamin D. Tapi kalau kita ambil 7000 IU, ya baru kita rasa perbezaan dia lah. So try lah siapa yang tak ambil lagi vitamin D Tuan Azwan, cuba ambil dan comparekan dengan vitamin D kat luar. Cuba sendiri. Malaysia juga menyarankan 5 ke 15 minit sunlight 2 ke 3 kali per week untuk dapatkan vitamin D, untuk menghalang vitamin D defisit yang sebenarnya benda ni tak terpakai lah, tak terpakai untuk negara kita lah.
Mana pun obesity, dark skin, umur, sunscreen semuanya memainkan peranan yang membezakan antara satu sama lain dari segi dia punya penghasilan vitamin D itu. Semua kriteria itu akan menurunkan penghasilan vitamin D dan meningkatkan keperluan matahari lebih 2 ke 3 kali ganda. So kalau kita tak boleh dapat daripada sumber matahari, kita dapatkan daripada sumber supplementation pun boleh juga. So level vitamin D ni kita boleh check dengan kita buat blood test. Mudah saja kita pergi check kita punya blood dan kita akan tahulah kita defisit ataupun kita ada vitamin D yang mencukupi. Blood level vitamin D sepatutnya 30 ke 60 nanogram per mililiter. So orang yang ada masalah penghadaman, dia memang wajib dan pasti dia akan mengalami kekurangan vitamin D ni. So orang yang ada masalah penghadaman, dia biasanya kekurangan vitamin A, D, E, K1, K2. Bermaksud kat sini dia memang tak nak memang dia kena top up balik vitamin D ni untuk dia kata apa? Dia boost balik lah, dia boost balik dia punya sistem imun. Dan benda ni kita boleh check lah, benda ni kita boleh check dan kita boleh tengok dan kita boleh pastikan sendiri. So kita buat check lepas 3 bulan kita amalkan. Dia tak, orang kata apa? Dia tak samalah, setiap orang berbeza dia punya storage vitamin D dan penyerapan vitamin D dia. Sama ada dia boleh dapatkan vitamin D tu secara lengkap, dia boleh tingkatkan dia punya storage vitamin D dia secara lengkap dalam masa 3 bulan ataupun lebih. Dia tak samalah dari segi penyerapan tu berbeza, setiap orang berbeza. So check je lah, sebab vitamin D ni dia sangat-sangat penting nak kepada kalau kita ada musim-musim jangkitan, contohnya jangkitan COVID ataupun vaksinasi, memang kita kena check. Kita kena check untuk vitamin D ni supaya tak jadi benda-benda yang dia, sebab vitamin D ni penting sebab dia regulate kita punya sistem imun. Sama ada vitamin, kalau storage vitamin D kita ni cukup, pastikan badan kita ke arah anti-inflammatory ataupun anti keradangan. Tapi kalau storage vitamin D kita tak cukup untuk dia nak regulate kita punya sistem imun, memang dia menghala ke arah pro keradangan. Pro keradangan ni macam-macam dia boleh jadi. Sebab tu kita kalau boleh kita check dulu kita punya level vitamin D untuk kita nak buat apa-apa. Sama ada kita nak pastikan kita tak teruk kena jangkitan COVID ataupun tak teruk untuk kes vaksinasi. Okay.